Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Allahumma rahmata arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwan, dengan limpah kurnia daripada Al-Aziz, Al-Hakim, Al-Alim, Al-Khabir, kita menyambung bacaan kita. Kita berhenti pada muka surat 610. Kita sambung. Ahlus Sunnah sentiasa melakukan tasfiyah dan tarbiyah sebagai kata kunci bagi kembalinya kemuliaan Islam. Iaitu tasfiyah, dia merujuk kepada makna kita kata pembersihan, kemurnian. Tazkiyah dia merujuk pada makna pembinaan semula. Macam kalau hati kita itu, kalau kita merujuk pada hati kita, maka hati kita itu kita tasfiyahkan dia, kita cuci dulu. Yang mana seredak-seredak tu kita buang, kemudian baru kita isi balik. Jadi Ahlus Sunnah, benda yang pertama dia lakukan adalah usaha tasfiyah. Jadi tengah-tengah tu dia ada tazkiyah, maka datang tarbiyah. Ini adalah suatu kaedah yang dipakai oleh Ahlus Sunnah dalam dakwah dia, dakwah tauhid, dakwah kepada akhlak dan dakwah kepada muamalat, pergaulan hidup. Penulis kata penyebab terhinanya kaum muslimin, penyebab tetapnya kaum muslimin pada kondisi mereka yang terpuruk beberapa kehinaan dan penindasan kaum kafir terhadap sebahagian dunia Islam, penyebabnya bukanlah kerana mayoritas umat Islam, tetapi mayoritas umat Islam tidak memahami fiqhul waqi' atau tidak mengetahui rencana-rencana dan tipu daya orang-orang kafir sebagaimana anggapan sebahagian orang. Adalah sebuah kesalahan yang sangat nyata dan kekeliruan yang sangat jelas apabila mencurahkan perhatian secara berlebihan terhadap fiqhul waqi' sehingga menjadikannya sebagai manhaj bagi para da'i dan generasi muda, di mana mereka membina dan terbina di atasnya dengan menganggapnya sebagai jalan keselamatan. Sedangkan suatu hal yang telah menjadi kesepakatan para fuqaha dan tidak terdapat perbezaan antara mereka bahawa penyebab yang paling mendasar bagi kehinaan kaum muslimin sehingga terhenti perjalanan mereka untuk terus maju adalah sebab-sebab di bawah ini. Kata penulis, di antara sebab kaum muslimin ditindas kerana dia kata masalah tasfiyah dan masalah tarbiyah tidak dipaham dengan betul. Maka diberilah tumpuan kepada benda-benda yang tidak menjadi asas kepada kepada harakah Islam ini, gerakan Islam ini. Sehingga kan ada pihak mereka memahami bahawa harakah itu, gerakan Islam yang bergerak dalam waqi' ini, dalam realiti hidup ini, itu lebih diutamakan. Maka kebanyakan kaum orang-orang muda, dia kata, terjebak dengan perkara ini, iaitu menganggap bahawa
politik itu, parti itu lebih utama daripada tasfiyah dan tarbiyah. Maka akhirnya dia kata berlakulah masalah-masalah yang tak selesai. Tapi sebenarnya orang Islam ni jadi lemah bukan kerana sebab apa-apa, dia kata. Sebab 1, 2, 3 perkara ini. Yang pertamanya dia kata orang Islam menjadi lemah kerana pertama, kejahilan, kebodohan kaum muslimin terhadap Islam yang diturunkan Allah kepada Rasulnya. Ini nombor 1 dia kata. Kerana kita yang tidak tahu hakikat dan realiti ruh agama itu sendiri. Kita yang tak tahu. Macam kita hari ini, bersetuju tak bersetuju itu perkara kedua. Hakikatnya ialah, kalau kita kata kembali kepada Quran dan Sunnah, kita ikut Sunnah. Awak belajar apa? Saya belajar Sunnah. Saya mempertahankan Sunnah. Saya mendakwahkan Sunnah. Saya sayang kepada Sunnah. Hakikatnya realiti kepada makna Sunnah itu apa? Waqi' bermakna realiti. Apakah realiti hakikat kepada makna Sunnah? Sunnah bermakna kehidupan. Betul sahabat Rai? Dalam kelas-kelas kita selalu habaq kan, Sunnah dari segi bahasa bermakna perjalanan, kehidupan. Maka kita merujuk perjalanan hidup itu hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam perjalanan hidup ni ada apa? Ada sembahyang saja ke? Ada puasa saja ke? Dalam sehari berapa kali kita sembahyang wajib? 5 kali saja. Masa dah 24 jam. Habis kita buat apa? Maka bukanlah sembahyang sahaja dikatakan sunnah, kerana sunnah adalah perjalanan hidup. Pendek kata, masa kita duduk dalam kita duduk buat usrah dulu bersama nakib kita, dia akan bagi tahu Islam itu daripada mula bangkit sampai tidur balik. Daripada mula bangkit tidur sampai tidur balik, maka kena dipenuhi dengan Islam. Bila kita faham kata sunnah itu sembahyang sahaja, maka kita akan hilang realiti ini, waqi' ini. Kita kata saya dah belajar sunnah, rupanya baru belajar bab sembahyang. Sedangkan sunnah itu bukan sembahyang saja. Hadis-hadis yang kita dah jumpa, Nabi kata bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Aku dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak itu daripada sunnah. Tapi orang jarang kata sunnah itu akhlak. Bila kata sunnah ni orang nampak sembahyang saya orang-orang sunnah, maka saya tak buat bid'ah. Dia maksud bid'ah tu apa dia? Tak buat tahlil orang mati. Dia faham kot tu. Hakikatnya bid'ah itu bukan itu sahaja. Hakikatnya bid'ah meninggalkan petunjuk Muhammad, kemudian membikin cara hidupnya lain dalam benda yang telah Muhammad atuk pada kita daripada Tuhan dia. Kita tinggal jalan dia, kita buat jalan reka kita. Itulah nama dia bid'ah. Maka bukan sembahyang saja, bukan nisfu Sya'ban tu saja, maka banyak lagi yang bertentangan dengan sunnah. Kita ganti sunnah tu dengan benda lain, maka itu kita juga terperangkap dalam apa itu, tak ikut sunnah tu. Maka itu adalah realiti dia, kebodohan kita terhadap apa yang kita belajar. Kebodohan kita terhadap apa yang kita belajar. Yang kedua, mayoritas kaum muslimin mengetahui hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan berbagai kepentingan mereka, tidak melaksanakannya. Mereka cenderung meremehkannya, menggampangkannya dan menyia-nyiakannya. Kebanyakan daripada yang kita belajar, kita tidak buat. Dulu saya fikir kita banyak baca buku tentang Hilyatul Awliya, kita baca buku tentang Karamatul Awliya, wali-wali punya karamah kehidupan. Diceritakan wali, kehidupan para wali yang dahsyat-dahsyat ni, bagaimana kehidupan mereka ketika mereka membawa Islam, membawa akhlak yang baik. Mereka dicaci maki, mereka dihina, maka mereka memberi kemaafan yang besar kepada umat yang tidak tahu ajaran kerohanian ni.
ajaran membetulkan akhlak, ajaran mengislahkan diri, bagaimana kita nak mendekatkan diri kepada Tuhan. Umat masih jahil murakab. Jadi orang-orang ni kita tengok dalam hikayat wali-wali ni zaman dulu, mereka ni datang satu-satu kampung, mereka cuba nak repair. Macam kita belajar sejarah wali Songo di sebelah Indonesia, Gus kan? Sunan Kalijogo di Jawa Tengah, Masjid Demak, masjid dibuat oleh, dikatakan mereka ini sunan, mereka ini wali, tapi mereka sabar dengan umat cerca mereka, umat maki mereka, mereka beri kemaafan. Syekh Abdul Qadir Jalaini dikatakan bila dia cerita tentang agama, orang Baghdad yang jahil-jahil dulu marah dia, balin dia dengan batu-batu, dia memberi kepada mereka kemaafan. Tapi bila kita tengok realiti kita, orang yang nak mendekatkan diri pada Allah, dia hilang kemaafan pada orang. Dulu kita tengok sejarah orang-orang yang bawa agama ni, mereka memberi kemaafan pada orang. Hakikat hari ini kita yang belajar agama, yang penulis sebut yang kedua, kita tidak mengamalkan, kita macam tandus kemaafan, nak bagi maaf pada orang. Akhirnya jadi apa? Dulu bila dia mengajar, orang canang satu kampung, jangan pergi dengar dia, jangan pergi dengar dia. Orangnya ribah dia, maka dia sabar. Maka anak-anak murid dia kata, macam mana nak sabar ambil orang ni? Dia bacakan hadis Nabi, dia bacakan ayat Quran, suruh sabar. Tapi hakikat hari ini, kita yang syarat pengetahuan kita dengan agama ni, kita pula rasa macam tandus. Nak sabar jadi tandus, nak bagi maaf jadi tandus, nak tunjuk akhlak mulia jadi tandus. Kenapa? Dia kata ini masalah kita. Masalah dia, kita telah mengumpulkan ilmu dalam bentuk, kita kata macam satu library yang besar, tapi tak pernah dibuka buku-buku tu. Tak dibuka, tak dibaca. Pasal itu ada pepatah katakan, apa dia kata? Di manakah lebih kurang lagu ni lah dia kata, cantiknya baju, kita pijak baju cantik. Tapi pepatah tu tak kalau kata panjang lagu ni, dia pendek, tapi saya lupa short tu. Dia kata lebih kurang, cantik baju, kita pergi kain yang bagus, tailor yang bagus, jahit baju, lepas tu pergi duduk dalam almari, tak pernah pakai. Maka di mana keindah baju tu? Warna cantik, tailor cantik, tailor tu punya jahit sampai benang tak nampak. Orang ingat pakai gam, pesak-pesak ni semua tak nampak benang. Punyalah benang dengan warna kain tu serupa dan dia jahit tu halus, tapi ambil baju tu simpan. Saya ada baju yang cantik-cantik, mana ada dalam almari. Dia pun tak rasa kain tu, orang pun tak nampak cantik. Itulah dikatakan ibarat ilmu agama di akhir zaman. Orang yang belajar itu ada, orang yang mengajar itu ada, tapi isi kepada agama itu disimpan. Maka bila jadi sesuatu insiden dalam hidup, yang tertonjolnya ialah orang yang belajar agama, tapi tindak tanduknya, bahasanya, perbuatannya tidak menggambarkan dia belajar agama pada tindakan. Dia belajar agama mungkin pada, bila kita tengok dia punya dokumen-dokumen, nota-nota dia, exercise book dia, mungkin kita tengok, ini belajar agama ni. Tapi bila tengok dia sembang, biar betul dia ni belajar apa? Biar betul dia ni belajar apa? Tadi saya cakap dengan Siti Salwa satu kejadian tadi, kejadian yang berlaku depan mata saya. Tidak habaq ada tadi dalam kereta. Satu orang datang mengumpat lah kan, tapi saya nak ambil iktibar, saya nak cerita moral di belakang itu. Dia kata kat saya, dia kata, Ustaz lama tak tengok dalam YouTube. Saya kata ada. Itu lama tak tengok kata. Saya kata ada. Saya habaq lah satu dua kan, habaq ada.
Alhamdulillah lah, saya lah ni duk pi lah kelas-kelas ni. Saya pun tak tanya apa, dia yang cerita, dia pergi kelas sana, pergi kelas sini. Tapi saya banyak pergi kelas-kelas, ini bahasa dia, saya banyak pergi kelas-kelas ni, kelas-kelas wali, kelas-kelas sana, kelas-kelas sini. Kan saya suka pergi kelas depa. Pasal apa Ustaz? Bila saya pergi kelas depa, saya suka kutip. Saya kutip maklumat depa, saya buat ni, lepas tu saya bagi balik soalan ke depa. Ustaz tengok depa tercengang nak jawab. So dia cakap begitu. Saya tanya kat dia, guru-guru yang dia duk pergi tu macam mana? Oh, dia kata depa ni dahsyat-dahsyat lah. Depa semua raja mimpi. Saya tanya sepatah, saya kata sahabat iktiraf ke gurunya mengajar itu sebagai guru? Dia kata dekat depa no. Boleh faham ah? Dia kata kat depa no, dia ni guru lah. Tapi dekat saya, dia mengajar tak ada apa-apa. Baik. Saya kata sahabat, ini yang saya kata kongsi tadi, sahabat, ini adalah kaedah yang salah dalam manhaj pelajaran. Apabila kita tidak mampu mengiktiraf guru kita, maka kita tak boleh belajar dengan dia. Dan tak sepatutnya kita belajar dengan dia. Bila kita tak iktiraf dia guru, maka bila awak pergi kelas dia, awak akan cari silap dia saja. Awak akan jajah silap dia. Soal dia baca hadis palsu, dia tak tahu hadis itu palsu. Tapi awak tahu. Apa tujuan awak duduk kelas dia? Tadi awak cakap dengan saya, awak kumpul, saya bagi satu soalan, dia tercengang. Itukah tujuan awak pergi dengar majlis orang? Untuk apa? Lepas tu awak datang kepada saya, awak umpat guru awak. Awak ni student ke? Satu orang boleh mengumpat guru dia di belakang, dia apa? Apa dia? Imam Nawawi dalam Majmu' dia ajak sepatah doa di bawah bab adab berguru. Adab berguru. Ini yang dipakai dalam manhaj ahlu sunnah. Apa dia? Allahumma astur aiba muallimi, ya Allah, Allahumma astur uyuban. Ya Allah, kau tutupkanlah aib guruku di mata aku. Tutup aib. Kita bila pergi mengaji dengan dia, kita kena minta Allah tutup aib dia di mata kita. Nanti kita tak boleh belajar. Kita duduk, lepas tu kita duduk majlis dia, kita siap apa? Dia ni tak erti hadis ni. Dia ni tak tahu tafsir ni. Dia ni bahasa Arab jahanam ni. Lepas tu dia bercakap satu perkataan Arab, apa yang kita nak ambil daripada dia? Malaikat kita buat nota. Kita kata pira silap. Lepas tu kita ambil silap dia tu, kita bincang suku kita, permalukan dia. Ini kaedah yang tak betul. Kita tak boleh buat lagu tu, ikhwan, walaupun kita berbeza manhaj dengan orang. Pasal tu kaedah Ahlus Sunnah betul apa dia? Bila dia tidak yakin dengan guru tu, dia diajak tak duduk majlis tu. Sebab aib itu jangan datang. Kecuali kita kata kita nak ambil yang baik-baik saja. Yang mana katalah dia lalu hadis, dia cerita, ini malam ni 10 Sya'ban, dia cerita. Kita tahu benda tu tak kena. Tapi kita kena baik sangka pada dia. Baik sangka apa? Ya Allah, dia tak tahu benda ni. Kalau dia tahu, dia tak akan sebut. Seperti mana orang baik sangka dengan Imam Ghazali. Imam Ghazali mendapat gelaran Hujjatul Islam. Bukan senang ulama nak bagi gelaran tu ke dia kan? Imam Ghazali bawa dalam kitab dia semayang 20 rakaat di awal bulan Rejab, Khamis malam Jumaat yang pertama. Nama dia semayang Gharaib. 20 rakaat. Masuk Rejab, ambil Khamis mula. Malam Jumaat mula, semayanglah 20 rakaat. Dan dia bawa hadis tu. Al-Hafiz Imam Nawawi dalam kitab dia Minhaj, saya pakai bahasa kita, dia sedekah hadis tu cukup-cukup. Dia kata hadis ni palsu. Dan semoga Allah Ta'ala mengutuk orang yang membuat hadis ni dan mengutuk orang yang menganjurkan amalan 20 rakaat di dalam malam Jumaat yang pertama daripada bulan Rejab. Sedangkan yang menganjur tu adalah Imam Al-Ghazali. Para ulama berbaik sangka dengan Imam Ghazali.
Baik sangka apa dia? Ghazali tak tahu hadis itu palsu. Sebab Ghazali juga membuka bab tentang apa? Larangan berdusta pada Nabi. Dia membuka bab tu. Tapi dia termasuk hadis ni. Seperti mana Zainuddin Al-Iraqi, guru kepada Ibnu Hajar Asqalani, dia baik sangka kepada Al-Ghazali. Bila Ghazali siap kita Ihya, Al-Hafiz Ibnu Katsir memberi kritikan yang dahsyat kepada Ihya. Dia kata kitab yang pelik. Kalau saya kata pelik, maknanya saya yang pelik. Mereka kritik. Tapi Zainuddin Al-Iraqi baik sangka pada Al-Ghazali. Apa dia buat? Dia pergi tahqiq kitab Al-Ghazali. Dia pergi susun balik, yang ni dihabaq ni dhaif, yang ni tak ada asal usul, yang ni tak sahih, yang ni hasan. Dia tolong susun balik. Kenapa? Kerana Al-Ghazali sendiri menyatakan tak boleh berbohong pada Nabi. Tiba-tiba Ghazali termasuk hadis yang tak betul, bermakna Ghazali tidak tahu dan tak sengaja. Itu apa ikhwan? Itu simbol memberi penghormatan kepada para ulama. Kalau kita kata dia jahat, dia itu, dia ini, mana kita nak baca buku dia? Tengok dalam buku dia ni ada hadis palsu. Oh, dia ni penyebar hadis palsu, dia ni jahat ni. Macam mana nak baca buku dia? Tak boleh baca sepatutnya. Tetapi para ulama bersikap baik sangka. Mereka tidak tahu. Macam mana dulu kita pun tidak tahu. Tetapi itulah nama dia ikhwan, masalah kita. Masalah kita, penulis kita kata, kita tahu semua hukum hakam agama, tetapi apabila dalam hal kita nak kita nak respon kepada ilmu kita nak kena praktikkan ilmu kita, ketika itu kita ada masalah. Ketika itu tak nampak kata kita ni orang belajar. Sebenarnya ikhwan, saya rasa kalaulah ikut betul-betul yang kita dah belajar, kita ni dah grad universiti. Betul-betul. Apa yang kita dah belajar ni, sebenarnya kita ni setara dengan budak duk 4 tahun 5 tahun di universiti. Tapi kalau disuruh kita ingat balik yang tu yang yang tu yang tak berapa nak ingat. Bukan tak ingat, tak berapa nak ingat. Ini ikhwan, kenapa kaum muslimin menjadi masalah. Saya buat sedikit nota kaki. Di antara sebab-sebab lain, ini saya ambil daripada kuliah Tuan Guru kita, Ustaz Adnan Sa'ad. Di antara sebab-sebab lain ialah kerana kepincangan ilmu. Ini tak ada dalam buku ni, tapi nota yang saya buat dalam kelas Ustaz Adnan. Ustaz Adnan buat kelas, saya ambil buat nota. Iaitu kerana kita mengalami masalah kepincangan ilmu. Maksudnya ialah ilmu kita itu tidak duduk di atas landasan yang betul. Kita punya rojokan kepada ilmu kita tak tepat. Kita tak pergi pada Quran, kita tak pergi kepada sunnah. Kita punya neraca tu tak diberi penjelasan. Kita kata ini mazhab Syafi'i, ini mazhab ini, kita habaqlah 4 mazhab, tetapi cara nak menimbang pandangan ulama itu kita tak bagi satu neraca yang betul. Kenapa kita kata pandangan ulama ni agak kuat? Kita ambil yang kuat. Maka orang nanti persoal kita. Orang kata, awak betul-betul mazhab apa? Kita kata tak, bukan masalah isu mazhab, isunya pandangan. Maka orang akan tanya kita kerana neraca dia tak betul. Kalau lagu tu imam mazhab tu tak apa cerdik lah. Hang seorang yang tahu benda tu lebih kuat. Kenapa soalan ni datang? Kerana neraca tu tak betul, dia sengit. Tak betul, tak kena. Jadi umat tak diberi penjelasan. Bila ulama khilaf, ulama berbalah dalam satu hal, masing-masing mengeluarkan dalil. Macam mana kita nak lihat dalil para ulama? Tak diajak dengan betul. Kita diajak lagu mana? Kesemuanya benar, kesemuanya betul, pilih satu ikut. Kita diajak lagu tu. Dan kita diajak, biasanya yang kita pilih, kalaulah kita pilih mazhab Syafi'i, yang lagi 3 tu bukan tak betul, mereka betul, tetapi sebenarnya ini paling betul, ini paling tepat, ini paling jelas, ini paling kemah. Lepas tu cari jalan, jangan keluar daripada mazhab Syafi'i. Jadi apa sekalipun, kita tak bagi penjelasan yang betul.
Kita tak ajak orang mengenal dalil, kita ajak orang memilih apa yang telah disediakan. Lepas tu kita bawa lah macam-macam alasan. Ikhwan, kita ni pergi market beli mi. Kita beli mi, pasal apa tak buka kilang mi? Dia kata pada kita, mi bantah kan? Kita beli mi dah siap, tapi asal bukan mi itu, asal tepung campur air. Kita boleh kan nak pergi uli tepung tu jadi mi? Tak boleh, ada ahli dia. Biarlah mereka uli, kita pergi beli mi sudah. Jadi agama pun lagu tu, biar ulama-ulama bincang, kita ambil sudah. Kalau dia kata makruh, pegang makruh tu. Dia samakan agama dengan buat mi. Mau lagi cantik, dia kata sama dengan roti mentabak. Dalam mentabak ada bawang, ada telur, ada yang tu, ada yang ni. Siapa tak tanam pokok bawang? Siapa tak pergi belah lembu? Dia kata dah orang buat mentabak tu, semua ada dalam tu, rasa pun sedap, ambil makan lah. Itu mentabak Tuhan. Ini agama. Agama bukan mertabak. Agama ni kena diajak jalan dia. Bila tak diberi penjelasan, kerana itu bila datang isu-isu lagu tu, umat akan jadi keliru. Bila kita kata laki-laki sentuh wanita, suami isteri terkena, taklah batal wudu, pegang pandangan tu pun ada hadis yang sahih. Umat jadi cemah. Dia rasa macam dia buat maksiat ke Tuhan. Jangan cari pasal dia kata, ini ibadat tu. Bini dia terpegang dia, dua-dua ada wuduk terpegang, aku nak empak 3 sejadah. Bini dia kata, abang, ustaz kata tak batal. Dia boleh duduk atas, tapi di atas sejadah dia berdiri, dia nak takbir tak dapat. Astagfirullah. Jangan main-main, dia kata kat bini dia, hang dengar betul-betul ustaz tu kata apa. Kenapa jadi lagu tu? Kerana penjelasan. Ilmu tu dah ada, tapi penjelasan. Maka ini yang masalah kita apabila kepincangan ilmu. Lagi satu masalah dia apa? Masalah kita ini terkena suatu penyakit dalam hidup nama dia al-wahan. Penyakit al-wahan. Penyakit apa? Isi al-wahan. Al-wahan ni nama penyakit. Isi dia apa dia? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta pada dunia, zahirkan kecintaan pada dunia dan takut mati. Tidak ada isti'adad, persiapan untuk mati. Dan lagi satu penyakit kita apa dia? Tamanna bil iman. Dalam hal iman, kita hanya mengangan-angan saja, bercita-cita saja. Tak ada pembuktian. Agama ni dia jadi cita-cita. Alhamdulillah lah kalau anak saya jadi hafiz, tapi seorang tak hafiz. Alhamdulillah lah, dia tamanna, bercita-cita. Alhamdulillah lah, alhamdulillah lah, doa alhamdulillah situ lah, tapi dia tidak move untuk itu. Maka agama, alhamdulillah lah kalau kita ada tempat untuk buat sunnah, alhamdulillah. Ada tempat dia tak main, doa alhamdulillah situ. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah ni di mulut, tapi dia tamanna. Apa dia? Dia hanya mengangan-angan kosong, berleha-leha di sana, di udara sana, Agus. Tidak waqi', tidak reality, tidak turun buat kerja dengan hakikat. Dulu ada satu kawan datang ke saya, dia kata dengan saya, ustaz, apa jadi sekalipun kena di atas sunnah. Dia datang dengan saya pukul 12 malam, saya ingat lagi, dia ajak saya pergi makan. Dia nak abang ni aja, jagi apa-apa pun dalam hidup ustaz bertahan sunnah. Saya pun pegang nasihat dia, dia yang belah. Dia yang belah. Jadi apa-apa kita telefon dia sikit, saya sibuk, saya lagu tu, saya lagu ni, saya mak mentua mati, yang mati tu hidup balik pula, mati pula balik. Dia banyak masalah. Tapi dia nasihat saya di kedai makan di Wajid Ali. Dia nasihat dekat Wajid Ali dekat nak pergi rumah saya tu, bukan di sini. Yang nak pergi kat rumah saya tu, Sungai Dua punya. Dia nasihat saya, apa pun jadi dengan sunnah, apa pun orang buat pada ustaz kena istiqamah. Bila saya nak tumpang semangat dia belah. Dia belah. Ini adalah realiti. Kenapa? Betul? Tak dapat dibangun. Dan bila kita ada suatu apa? Atau tengok kita ni kadang-kadang kita tak ada tempat mengaji.
kita berharap cari tempat mengaji, kita siang malam pagi petang doa, akhirnya Tuhan bagi. Kecil, tak besar, kecil. Kita, ya Allah, kecil ni, kalau besar bagus juga. Tuhan bagi besar. Bila Tuhan bagi besar, satu benda kita kena tahu, apa dia? Amanah itu mula melebar. Kita biasanya seronok tengok besar, kita seronok tengok kita punya upgrade, kita katakan dia naik satu tahap, tapi kita terlupa bahawa kemampuan kita, tenaga kita adakah? Maka benda tu jadi besar. Bila benda tu besar, kapasiti dia besar, muatan dia pun kapasiti boleh masuk besar, kita letih. Kita mula letih. Nak buat program jadi letih. Nak buat ni, lepas letih bebai. Bebai berkelai lah mesyuarat. Lepas tu, tengah-tengah kita duk berkelai. Orang yang tak suka berkelai ni, dia kata, berkelai pula, kita buka lagi satu tempat. Dia pula buka lagi satu tempat. Bila buka lagi satu tempat, tempat yang baru dibuka dengan tempat yang sedia ada, dia jadi masa muka. Dia jadi bersaing. This problem dalaman. Kita menghadapi apa? Gerakan sunnah yang Tuhan bagi nikmat, tapi kita tidak ada leader untuk lead kita. Macam mana nak naik sama-sama? Tak ada. Kita lebih kepada bersaing. Bersaing maksud dia, awak boleh panggil penceramah hebat. So, saya macam mana? Kadang-kadang persaingan itu kita terlupa realiti. Yang mengaji itu muka tu juga. Orang tu juga. Orang tu lah penat lari sana, lari sini. Penat. Ini adalah penulis kita kata masalah dalaman kita. Macam mana kita nak selesaikan masalah itu? Di samping kita ada masalah luaran. Musuh dia menanti kita. Musuh menanti kita kan? Musuh ada dua jenis kan? Musuh jenis kapiak harbi satu, musuh di kalangan orang Islam sendiri yang dia tak satu pandangan dengan kita, dia sentiasa tengok kita, pantau kita, dia cari jalan nak sekat kita, pun lagi satu masalah kita. Maka ini di antara masalah kita. Dan kita pula terkena masalah hubbud dunia wa karahiyatul maut. Baik, kata penulis, jalan untuk mencapai kemuliaan Islam, tasbiyah dan tarbiyah adalah kata kunci bagi kembalinya kemuliaan Islam dengan cara penerapan ilmu yang bermanfaat dan pengamalannya. Keduanya adalah perkara yang mulia. Tidak mungkin kaum muslimin dapat mencapai kejayaan dan kemuliaan kecuali dengan menerapkan metod tasbiyah dan tarbiyah yang merupakan kewajipan besar yang amat penting. Ikhwan, dua kaedah ini, tasfiyah, tarbiyah, kita kena benarkan fikiran dan hati kita menerima konsep ini dulu. Kalau kita tak benar dia masuk, dia takkan masuk. Dia takkan masuk. Kemarin ada orang cakap, bukan orang cakap, Ustaz Nan cakap. Ustaz Nan cakap, bukan di sini. Sebelumnya Ustaz Nan cakap, Ustaz Nan kata sekali ombak datang, sekali pantai berubah. Sekali ombak datang, bukan, dia cakap di masjid ni, di masjid dia hari Ahad baru ni. Sekali pantai datang, sekali ombak datang, sekali pantai berubah. Lepas tu Ustaz Nan kata, ini saya nak betulkan dia perlu dibetulkan. Dia kata ini menunjukkan pantai tidak apa, bila senang dirubah-ubah, maksud dia tidak dia tak ada diri dia punya dalam ilmu kita tak mauqif dia, stand dia kan, dia tak ada. Ombak mai dia berubah. Maka dia kata jangan percaya, terutama dia kata jangan percaya wahai orang perempuan, jangan percaya pada orang lelaki-lelaki. Sebab orang lelaki-lelaki ibarat pantai, kehidupan ibarat ombak. Kalau hari ni dia kata, kalau hari ni orang lelaki-lelaki kata jujur, besok belum tentu dia jujur. Oh, saya Abang Syarif setuju? Tak setuju lah. Betul lah pantai berubah.
Tetapi kalau ditanya kenapa pantai berubah, saja-saja ke dia berubah? Dia berubah kerana ombak. Maka tanya sama ombak, kenapa dia jadi sebesar itu, menyebabkan pantai ni pasir tu bukan pasir kebun, pasir laut, serui kan. Maka tanya pada ombak, kenapa kau main dengan besar-besar, heret semua pasir-pasir berubah habis? Apa ombak jawab? Ombak kata, kau kena tanya pada musim. Dia ada musim panen, musim paceklik. Betul Agus? Agus betul. Dia ada musim kemarau, paceklik, dia ada musim panen. Orang padi-padi menuai. Dia ada musim orang tua kata ayak 15 bulan 15 ayak penuh. Bila ayak penuh, angin pula, orang kata apa? Angin timur. Angin pantai timur kan, musim depa ribut besar, orang tak lebih ke laut. Musim itulah boleh berlaku tsunami. Kita tanya pula pada musim, kenapa duk tak duk jadi musim? Dia tahan gila, tapi tanya dekat Tuhan yang buat aku. Dia yang buat musim. Hakikatnya apabila ada perubahan, orang tu dalam duk senyum elok-elok, tiba-tiba tak boleh senyum. Kita kata tengok, ngaji sunnah pun tak hati senyum. Pasal apa dia tak boleh senyum? Selalu dia duk senyum. Mesti ada ombak. Mesti ada ombak menyebabkan dia jadi lagu tu. Maka kerana itu, ikhwatul iman, kita kena benarkan diri kita menerima dua kaedah ni dulu. Kalau diri kita, hati perut kita tak boleh terima, kita nak dicuci, maka susahlah kita nak dengan ilmu. Ilmu, saya ambil perkataan Fatah Al-Mausili, seorang Iraqi di Mosul, Iraq. Fatah Al-Mausili kata, ilmu ni ibarat kita pegang martun. Kita belajar ibarat pegang martun, dan martun tu katuk kepala sendiri. Kita sakit sebab ilmu dia akan tegur benda kita tak boleh fikir. Tiba-tiba ilmu bagi tahu ni hamba tak kena, lama-lama kita boleh stres dengan ilmu. Apa ni, makin belajar makin aku, kita tak apa takat tu. Kalau kita kata makin belajar aku nampak aku bodoh, is okay. Kalau dia kata makin aku belajar aku seorang je tak betul, hamba semua betul, anak kata apa ada. Sebab ilmu dia akan tos diri kita, dia bagi tahu hang tak betul atas sini. Ketika itu kalau kita tak memberi peluang pada diri kita untuk berubah, perubahan itu tak akan sampai. Yang sampai hanyalah ilmu di atas nota. Maka jadilah ilmu tertinggal di atas nota dan warkah. Maka pasal itu dia tulis warkah untuk ibu dia. Usahlah ibu bimbang tentang cinta kami. Pakcik dia langut satu macam. Tak tahu. Alhamdulillah, tak apa. Saya nampak cara Pakcik Din langut tu macam Al-Muzammil dengan Al-Mudathir dah mantap. Kerana itu ikhwan, usaha membersihkan diri, mentarbiah diri balik, dia memerlukan ilmu. Dan dia sakit ikhwan. Saya kata betul-betul, dia sakit. Membetulkan orang tidak sakit, tapi membetulkan diri sendiri adalah sakit. Sangat sakit. Kewajiban yang pertama adalah tasfiyah. Yang dimaksudkan dengan tasfiyah ialah pemurnian, pembersihan, pemurnian. Kita maksud dengan murni di sini tidak ada noda. Tidak ada noda. Melayu dia ada perkataan bersih, suci. Bahasa Melayu. Kedua-dua itu, bila dia kata bersih, orang faham bersih. Dia kata suci, orang faham suci. Tapi dia nak bagi beza bersih dengan suci, dia kata suci tanpa dinodai. Maknanya tinggi. Tinggi. Maka artinya jiwa kita tak benarkan berlaku penodaan. Sebab di sini nak beriman, nak bertauhid, nak berakidah, nak bubuh 6 rukun iman dan macam-macam. Maka bila masuk benda itu, penodaan kepada tauhid tak boleh ada. Maka kita lakukan usaha tasfiyah. Apa dia? Satu, pemurnian akidah Islam dari sesuatu yang tidak dikenal dan telah menyusup masuk ke dalamnya, seperti kemusyrikan,
pengingkaran terhadap sifat-sifat Allah Ta'ala atau penakwilannya, penolakan hadis-hadis sahih yang berkaitan dengan akidah dan lain sebagainya. Nak bersihkan fahaman tu. Ahli falsafah dengan ahli lupa dah. Ahli falsafah dengan ahli dia bertikam lidah daripada mana asal datangnya diri manusia ini, sama ada daripada fikiran ataupun daripada hati. Ahli falsafah kata daripada akal manusia. Kebanyakan yang lagi satu ni yang saya lupa nama dia tadi ni, mereka kata daripada hati. Jadi kita nak kena centerkan balik hati kita, fikiran kita, emosi, ilmu kita. Hadis sahih kita tak boleh tolak. Dan masa kita center ni balik, tidak boleh ada penodaan. Tak boleh ada. Macam mana nak susun balik? Ini melibatkan manhaj ta'lim, method kepada pembelajaran yang kena dipakai oleh Kementerian Pendidikan. Nak susun balik. Macam mana nak habaq tu, macam mana nak habaq ni. 2. Pemurnian ibadah dari berbagai macam bid'ah yang telah mengotori kesucian dan kesempurnaan agama Islam. Macam mana nak sentelkan dia balik. Dan bila sebut ibadat, apa kita faham? Bahawa ibadat dia start dengan larangan, tak boleh buat, tak boleh buat, tak boleh buat. Hal dunia dia start dengan boleh buat, boleh buat, boleh buat. Ibadat bila ada dalil baru boleh buat, dan dalil akan tunjuk macam mana nak buat, tempat nak buat, bilangan nak buat, dan ibadat tu nama apa, semua dalil akan tunjuk. Dunia bila ada larangan kata tak boleh, baru kita berhenti buat. Tak boleh makan, baru selagi tak ada dalil kata yang ni jangan makan, makanlah apa pun. Macam mana nak settle balik ni? Nak settle balik, susah tu. 3. Pemurnian fiqh Islam dari segala bentuk ijtihad yang keliru dan menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, serta pembebasan akal dari pengaruh-pengaruh taklid dan kegelapan sikap fanatisme, jumud. Macam mana kita nak, bukan kata kita nak bincang hal ijtihad ikhwan, kita nak bincang maksud kata kena ikut ulama' ni, bukan yang duduk depan mata kita ni, ustaz-ustaz ni, ulama' ni ulama' betul you know. Yang tu pun tak jelas lagi. Pasal kita duduk kata ulama' ni depan-depan kita ni. Ada yang sebelum beranak ulak mai damping, macam-macam tanda apa bisanya ilmu. Macam mana kita nak apa panggil nak susun balik tu? Hang kata tak boleh, tapi ramai ulama' kata boleh. Kita kata ulama' mana yang kata boleh? Dia maksud ulama' yang kata boleh tu ustaz-ustaz dia pergi mengaji tu. Kita kata tak, bukan begitu. Memanglah Imam Ahmad kata boleh menghadiahkan pahala baca Quran pada orang mati, tapi Imam Ahmad bukan maksudkan tahlil di rumah orang mati. Dia maksudkan baca Quran anytime, any place. Dia tak ada tempat, tak ada hari, dan bukan baca secara ramai-ramai, dan bukan ambil upah. Kita bila nak main bulan puasa, borang-borang ni nak keluar dah keluar dah Haji. Dia bukan kira kepala, dia kira kepala. Satu kepala RM10. Hantar arwah. Kita akan tanya ke dia, daripada mana awak ambil benda ni? Dia kata para ulama' kata boleh buat. Kita kata memang ada para ulama' kata boleh menghadiahkan pahala kepada orang mati, tapi bukan sistem ni. Sistem ni tak ada para ulama' benarkan. Bahkan para ulama' letak syarat mengambil upah daripada hal macam ni menyebabkan tak sampai salah. Syekh Sabit sebut dalam kitab dia, Ibnu Qayyim sebut dalam Ar-Ruh, semua sebut dalam Syarah Tahawi ada, semua sebut. Dia buat ni semua borang-borang ni, dia kata ulama' kata boleh buat. Ulama' tu siapa dia? Tok guru dia duduk pergi mengaji malam-malam tu. Masalah lah kalau orang tu hang kata ulama', maka tak center. Ini masalah dia. Apa lagi? 4. Pemurnian kitab-kitab tafsir, fiqh dan kitab-kitab yang berhubung erat dengan raqaiq, hal-hal berkaitan dengan kelembutan hati, ya tasawuf,
dan kitab-kitab lainnya dari hadis-hadis lemah dan palsu serta dongeng Israeliat dan kemungkaran selain lainnya. Nak settle macam mana balik? Nak beritahu betul Nabi Ayub sakit, tapi taklah sampai ulat jatuh atas kepala, dia ambil ulat tu bawa balik atas kepala, dia kata ni rezeki Allah, ulat duk makan. Itu Ayub lain, bukan Nabi Ayub. Ayub lain tu, kerana lain berbenar perangainya. Nak center balik tu macam mana? Nak center balik, kata ini cerita Israeliat. Susah ya kawan, banyak cerita Israeliat. Yalah, walaupun ada yang boleh tolak ansur, tapi kebanyakan yang tak boleh tolak ansur ni, macam mana kita nak buat? Nak susun balik tu macam mana? Oh, dahsyat ya kawan. Ini termasuk dalam proses apa? Tasfiyah namanya. Ini bukan nak isi lagi, nak isi dengan benda betul. Ini baru nak pergi inggut, baru nak pergi tengok ni aneh-aneh banyak mana dak ada dalam ni. Bukan nak suapam, nak pipa muda lagi, hanya nak pergi buat keluar. Antum tengok dalam akidah kita nak habaq macam mana. Dalam akidah kita kata Allah bersemayam di atas arasy, macam-macam kita kena kata, sedangkan itu daripada sumber dia, ada sumber dia. Oh subhanallah, itu proses tasfiyah. Dan kewajipan yang kedua adalah proses tarbiyah. Yang kedua adalah proses tarbiyah. Apakah yang dimaksudkan dengan tarbiyah ni? Ni kita tengok Khamis. Tak boleh baca panjang-panjang, sikit-sikit sudahlah. Ini kita tengok pula apakah yang kita maksud dengan tarbiyah. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillah.